untuk kita mulakan kuliah kita pada hari ini. Baik. Bila sebut tentang mazi, ya, bila kita sebut tentang mazi, ataupun sebelum nak bincang pasal mazi ni, kita kena bincang dulu berkenaan dengan malu, sebab Ali kata dia malu, kan? Malu ni apa dia? Para ulama berbahas tentang isu malu ni, dia kata malu ni wal haya, dia kata taghayyur wan kisar ya'ridu lil insan min takhawufi ma yu'atab bihi au yuzammu alaih. Dia kata malu ni adalah satu perubahan, dan satu inkisar ni macam perasaan berubah, ataupun dia terpecah lah, maksudnya perasaan yang sedikit rasa pecah. Ya'ridu lil insan, yang datang kepada manusia daripada perasaan takut untuk dia ni dimarahi ataupun dicela. Itu perasaan malu. Bila orang kata kat kita, malulah, saya malu nak buat benda ni. Maksudnya malu tu ada perubahan pada diri, pada perasaan. Kenapa tak nak buat benda ni? Kerana takut orang kecam. Kenapa tak nak buat benda ni? Takut orang marah. Kenapa tak nak buat benda ni? Takut orang kutuk. Itu malulah. Baik. Baik. Kenapa Ali bin Abi Talib malu? Kerana Ali bin Abi Talib ni adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi tu yang bernama Fatimah adalah isteri kepada Ali. Jadi bila Ali ni selalu keluar air mazi, maka ia memberikan satu gambaran lah, Ali ni selalulah bermesra dengan Fatimah, kan? Jadi bila nak tanya Nabi, Ali memerlukan hukum ni, sebab Ali nak tahulah mazi ni macam mana nak buat, kan? Apa benda yang perlu untuk dilaksanakan bila ada mazi ni. Maka oleh kerana tu Ali minta Miqdad untuk bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia tu ada perasaan malu. Okey. Sebelum kita hurai panjang berkenaan dengan air mazi ni, kita kena tahu dulu mazi ni apa dia. Kan? Air mazi, bila kata air mazi, mazi ni apa dia? Mazi ni kata para ulama huwa ma'un raqiq yakhruju aqiba ash-shahwa biduni dafqin wala ihsasin bi khuruji. Air mazi ni adalah air yang bukan likat. Air yang orang kata apa? Air yang halus, air yang sedikit cair, yang keluar setelah berlakunya syahwat, tetapi tanpa ada pancutan. Biduni dafq, dia tak ada tadafuq. Dia beza dengan air mani. Kalau air mani lelaki ni dia keluar waktu syahwat juga, tapi dia keluar tu dengan, orang kata apa, tadafuq. Dia ada keluar tu dengan pancutan lah. Wala ihsas. Mazi ni dia tidak ada rasa bila dia keluar. Kalau mani tu dia ada rasa bila keluar. Okay, itu mazi. Yang kedua berkenaan dengan al-wadi. Wadi ni apa pula? Al-wadi ni kata para ulama al-balalul ladzi yakhruju ba'dal baul au hamli syai'in saqil. Satu cairan yang keluar daripada kemaluan juga, yang keluar biasanya selepas kencing ataupun mengangkat benda yang berat. Jadi dia keluar juga air cecair itu. Okey. Itu cecair yang keluar daripada kemaluan manusia. So, kita boleh katakan kemaluan manusia ni, apa yang keluar pada kemaluan manusia ni, secara umumnya kita boleh kata yang pertama adalah air kencing lah. Yang kedua, air mani. Yang ketiga, air mazi. Yang keempat, air wadi. So, inilah 4 yang biasanya keluar daripada kemaluan insan. So, kita nak tengok hadis ni bincang berkenaan dengan mazi. Okay, kita nak tengok dulu mazi ni. Hukum mazi. Okey, mazi ni macam mana? Najis ke tak najis? Jadi dalam isu ni ulama berbeza pendapat. Ya, majoriti ulama mengatakan air mazi ni, air mazi yang keluar daripada kemaluan manusia ni merupakan najis. Kenapa?
kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya ia dibasuh. Kita baca dah hadis tadi kan, Nabi kata yaghsilu zakarahu wa yatawadda. Hendaklah dia membasuh kemaluannya. Kemudian ya, hendaklah dia membasuh kemaluan dia, kemudian dia berwudu. Ini secara jelas kata majoriti ulama menunjukkan bahawasanya air mazi ni hukum dia najis lah. Sebab apa najis? Sebab air mazi ni menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan untuk orang yang keluar pada dia air mazi untuk membasuh kemaluan dia. Kerana kalaulah ia bukan najis, sudah pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perintahkan untuk basuh. Kan? Itu majoriti ulama punya argument. Dia kata dia tengok hadis tu, lepas tu dia tengok, dia faham hadis tu bila Nabi kata basuh kemaluan, basuh kain ataupun baju yang terkena ataupun seluar yang terkena air mazi tu, Nabi suruh basuh juga. Menunjukkan kepada kita hadis itu memberi isyarat bahawasanya air mazi itu adalah najis. Ini majoriti ulama lah. Okey. Manakala minoriti ulama mereka kata mazi ni tak najis. Ya, mazi ni tak najis kata dia. Kenapa mereka kata tak najis? Kerana mereka kata tidak ada dalil yang jelas mengatakan ia najis. Tak ada dalil mereka kata. Pelik juga kita lah sebab hadis tadi kan suruh basuh. Suruh basuh pakaian, suruh basuh kemaluan bila keluar air mazi. Kan? Jadi, oleh kerana tu, kita majoriti ulama kata mazi ni adalah najis. Kan? Jadi, mereka pula jawab. Mereka kata, kalaulah itu nak dijadikan alasan untuk mengatakan bahawasanya mazi itu najis, bagi minoriti ulama dia kata tak kuat. Ya. Dia kata tak kuat. Sebab apa tak kuat? Ya, dia kata kerana arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang terkeluar air mazi ni untuk basuh kemaluan dia, basuh pakaian dia ataupun cucikan pakaian dia yang terkena mazi itu adalah bukan disebabkan najis semata-mata, boleh jadi ia disebabkan oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengarahkan supaya membersihkan diri daripada kotoran, yang mana bukan semua benda kotor itu najis. Umpamanya kita basuh baju kita, bila kita pakai seharian, kita basuh. Bukan bermakna baju kita najis semestinya. Kadang-kadang tak najis pun, kita baru je bawa solat tadi, lepas kita mandi, kita basuh baju. Kan? Baju terkena hingus, baju terkena ludah. Ludah bukan najis kerana ia datang daripada mulut kita sendiri. Kahak bukan najis kerana ia datang daripada mulut kita sendiri. Jadi dia kata, basuhlah. Kenapa kau basuh? Bersih. Itu pemahaman minoriti ulama. Tetapi argumen mereka ini tidak begitu tepatlah. Argumen mereka ini tidak begitu tepat. Kenapa saya kata tak tepat? Kerana hadis jelas-jelas dia suruh orang yang terkeluar air mazi ni untuk basuh kemaluan dia. Ya, basuh kemaluan. Bila basuh kemaluan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh berwuduk pula lepas tu. Lepas tu suruh cuci pakaian. Ini menunjukkan bahawasanya mazi itu sememangnya adalah najis. Bahkan sebahagian ulama menganggap sesiapa yang mengatakan ia tidak najis, ia adalah pandangan yang syaz, ia adalah pandangan yang ganjil, pandangan yang menyalahi ijma'. Pandangan yang menyalahi ijma'. Jadi pendapat yang rajih ataupun pendapat yang tepat di sisi para ulama ialah air mazi ini sebenarnya najis. Ya, air mazi ini najis, perlu ataupun wajib untuk dibasuh
apabila seseorang itu nak membersihkan dirinya daripada hadas, nak membersihkan dirinya daripada najis untuk dia melaksanakan salat. Jadi bila nak pergi salat, dia kena basuh kemaluan dia. Dia kena basuh pakaian dia yang terkena najis itu, yang terkena mazi itu, dan dia kena mengambil wuduk semula. Okey? Kita pergi kepada isu yang berikutnya yang boleh kita bincang di sini, iaitulah kita bincang dah. Pertama, pendapat yang tepat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah air mazi itu adalah najis mengikut majoriti ulama. Bahkan sebahagian ulama mengatakan ijma'. Sesiapa yang mengatakan mazi ini bukan najis, ia adalah pandangan yang syaz, pandangan yang ganjil yang menyalahi ijma'. Baik. Hadis ini secara tidak langsung dapat kita fahami. Ya, setelah kita tahu air mazi ini adalah najis, hadis ini secara tidak langsung memberikan kita pemahaman. Apa dia? Wajib untuk membersihkan air mazi. Wajib untuk membersihkan diri apabila terkena air mazi. Terutamanya bila kita nak melakukan ataupun nak melaksanakan salat. Sebab tu Nabi suruh basuh. Isunya sekarang ni, ulama tidak ada khilaf di kalangan mereka, ulama sesama mereka tidak ada khilaf mengatakan bahawasanya sesiapa yang terkeluar daripadanya air mazi dan dia basuh dengan air sehingga hilang kesan air mazi itu, sehingga hilang sifat air mazi itu, maka dia boleh untuk mengambil wuduk dan selepas itu dia boleh salat. Maksudnya hilanglah air mazi itu pada dia. Okey? Cuma para ulama berbeza pendapat tentang isu yang kedua, iaitu nak beristijmar. Maksudnya kalau dengan air boleh. Sebab Nabi SAW kata, yaghsil zakarahu wa yatawadda. Basuh kemaluan dia, kemudian berwuduk. Dua-dua dengan air. Basuh mesti dengan air. Kan bila Nabi kata basuh, maksudnya dengan air lah. Basuh kemaluan dengan air. So, yang ni clear. Sepakat ulama mengatakan siapa yang basuh kemaluannya dengan air, kemudian dia ambil wuduk, dia boleh pergi salat. Najis dah tak ada kat dia. Okey. Isu yang mereka berbeza pendapat sekarang ini adalah, boleh tak seseorang yang terkeluar daripada dia air mazi, dia tengok dekat kemaluan dia ada air mazi, terkeluar air mazi, adakah boleh dia beristijmar ataupun dalam bahasa kita beristinja dengan batu ataupun tisu selain daripada air? Boleh tak? Kan? Boleh tak dia pakai batu 3 kali calik ataupun dia pakai tisu 3 kali calik? Boleh ke tak boleh? Dalam isu ni ulama ada 2 pendapat. Ya. Pendapat yang pertama adalah pendapat majoriti ulama. Majoriti ulama kata boleh. Majoriti ulama kata boleh pakai batu, boleh. Apa saja benda yang kesat, yang suci, yang boleh membersihkan, menghilangkan air mazi, maka ia boleh digunakan. Kerana apa? Kerana mereka menggunakan qiyas. Kenapa menggunakan qiyas? Kerana qiyas mengatakan, dalil mengatakan boleh seseorang untuk menggunakan batu ataupun apa saja benda yang kesat dan suci yang boleh menghilangkan najis untuk digunakan bagi menghilangkan najis di kemaluan, ataupun kita panggil istijmar ataupun istinja dengan selain air. Kan kalaulah kata kita boleh istinja dengan air kencing, kita boleh istinja dengan kita boleh istinja untuk air kencing ataupun kita boleh istinja untuk buang air besar, dah tentulah kita boleh juga istinja untuk mazi kerana hukumnya sama. Bahkan air mazi ni dia tak lari jauh pun sifatnya dengan air kencing kerana tempat keluarnya sama. Bahkan keluar najis daripada kita, buang air besar ni, dia punya kesan lebih besar dan lebih, orang kata aghlaw, lebih dahsyat dia punya kesan daripada air mazi. Sebab tu mereka kata boleh. Mereka jawab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi kata yaghsilu dzakarahu, hendaklah dia membasuh
kemaluannya. Mereka kata yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu adalah menghilangkan dengan cara yang syar'i. Jadi apa yang biasanya yang digunakan oleh manusia untuk menghilangkan najis dengan cara yang syar'i, basuhlah. So Nabi mention benda yang obvious, benda yang biasa, benda yang common, benda yang biasa berlaku. Bila terkena najis, basuh. So basuh tu bukanlah matlamat. Matlamatnya hilangkan najis tu. Basuh tu hanya wasilah. So mereka kata basuh tu bukan matlamat, tetapi basuh tu wasilah. Matlamatnya apa? Matlamatnya nak bagi hilang najis. Kalau boleh basuh, basuh. Kalau boleh istinja, istinja dengan batu. Kalau boleh istinja dengan tisu, istinja dengan tisu. Yang penting air mazi tu boleh hilang. Itulah matlamatnya. Sama seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyebutkan tentang buka puasa umpamanya. Orang puasa, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Idza ra'aitumul laila qad aqbala minha huna faqad aftara as-sa'im." Atau kama qala. Nabi kata bila kamu melihat malam telah terbit daripada ufuk, daripada sini, iaitu Nabi menunjukkan ufuk, maka orang yang berpuasa telah pun berbuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mention tentang melihat. Bila kamu lihat malam telah terbit, bila kamu melihat malam telah muncul, kan ada di kalangan kita ni hari ni yang bila nak buka puasa tengok matahari ke tengok ayam golek dekat depan. Dah duduk atas meja duk tengok ayam golek, duk tengok ayam percik, kan macam-macam lah lauk kita ada kan. Ke kita tengok matahari kat luar, ke kita tunggu azan. Biasa antara kita ni tunggu azan ataupun tengok lauk kan. Kan? Kenapa tak pergi tengok matahari? Sebab Nabi suruh tengok. Kita faham. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tengok tu bukan matlamat, tetapi tengok tu adalah wasilah. Nak mengetahui malam telah muncul pada zaman itu adalah dengan cara melihat. Kerana pada zaman dulu ni ilmu falak syar'i ni masih belum berkembang seperti mana hari ini. Okey? So, itu yang difahami oleh majoriti ulama, mereka kata bolehlah. Okey. Manakala sebahagian ulama seperti ulama mazhab Hambali, sebahagian ulama mazhab Maliki, dan pendapat ini dipilih oleh Ibn Daqiq Al-Eid, mereka mengatakan dalam bab membersihkan mazi ni mesti guna air. Sebab itu Ibn Daqiq ketika mensyarahkan hadis dalam kitab Al-Ihkam, Ihkamil Ahkam, syarah kepada Umdatil Ahkam, dia kata ikhtalafu fi annahu hal yajuzu fil madhi al-iqtisaru ala al-ahjar. Dia kata mereka berbeza pendapat pada perkara boleh ataupun tidak pada mazi ni, nak membersihkan mazi ni hanya berpada dengan batu-batuan, boleh ke tidak? Was sahih, pendapat yang sahih, annahu la yajuz. Pendapat yang sahihnya tak boleh. Ini dia pilih pendapat ni. Ada khilaf, majoriti kata boleh. Tapi pendapat yang dia kata betul, pendapat yang dia kata tepat, tak boleh, dia kata. Wa daliluhu, dan dalilnya, amruhu sallallahu alaihi wasallam bi ghasli dzakari minhu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya membasuh zakar apabila terkena air mazi ataupun apabila terkeluar air mazi. Fa inna zahirahu yu'ayyinul ghusl ataupun ghasal. Kerana zahir daripada arahan ini menspesifikkan secara spesifik, mengarahkan secara spesifik untuk membasuh. Wal muayyan la yaqa'ul imtithalu illa bihi. Dan sesuatu yang telah dispesifikkan dalam arahan
tidak dilaksanakan, tidak sempurna pelaksanaannya melainkan dengan kita melakukannya. Bila Nabi kata basuh, yang dikehendaki itu basuh. Jadi kalaulah kata seseorang tu kan dia tak basuh, dia pergi istinja, maka yang tu tak dinamakan sebagai apa ni kita kata melaksanakan perintah yang disebutkan ataupun yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang kedua. So ada dua pendapat lah sekarang ni kan. Pendapat yang pertama adalah pendapat majoriti ulama kan. Pendapat yang kedua adalah pendapat minoriti ulama yang guna air itu tadi ya. Baik, kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya cenderung pada pendapat majoriti ulama lah. Kenapa? Kerana ada juga dalil ya yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh basuh, tetapi maksudnya adalah hilangkan. Kan? Hilangkan dia. Contohnya macam air mani lah. Nabi kata kepada Aisyah, bila air mani itu basah pergi basuh, bila kering pergi kikis, contohnya kan. Yang penting adalah hilangkanlah kesan dia tu. Bukanlah semestinya basuh dengan air. Maksudnya dalam isu ni saya nampak persamaan air mazi ni dengan air kencing lebih kurang sama dari sudut hukum kerana ia keluar daripada tempat yang sama. Oleh kerana tu nampak macam pendapat majoriti ulama ni lebih tepat dengan kehendak dengan apa ni, dengan syarak punya pemahaman lah. Okey? Baik. Itu perbahasan berkenaan dengan cara nak membersihkan air mazi. Kita pergi kepada perbahasan yang ketiga. Cara basuhan anggota yang terkena air mazi. Kan kita kemaluan kita ada air mazi umpamanya. Jadi macam mana nak basuh? Nak basuh di mana? Kalau nak basuh lah kan. Baik. Hanabilah, yakni ulama Hambali lah, dan sebahagian Malikiyah, itu sebahagian ulama mazhab Maliki, mereka mengatakan wajib basuh keseluruhan anggota kemaluan. Jadi sebab itu mereka kata kena basuh. Mereka kata tak boleh untuk hanya beristinja dengan batu. Mereka kata tak boleh hanya menggunakan tisu. Tak boleh. Kenapa? Kerana hadis suruh basuh. Dan basuh tu Nabi kata, yaghsilu zakarahu. Basuh zakar. Zakar di mana? Zakar ke semua lah. Semua anggota kemaluan tu kena basuh. Kalau ikut pendapat ni lah. Dia kata, walaupun keluar tu air mazi dekat ujung tu saja, kan, tempat saluran kencing tu saja, tapi semua kena basuh. Kena basuh semua. Sebab hadis dia kata semua. Dalil mereka ialah yang pertama, hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum. Nabi kata yaghsilu zakarahu wa yatawadda. Basuh zakarnya kemudian dia berwudu. Bila dalil sebut zakar, zakar tu umumlah. Kan, kesemuanya kena basuh. Basuhlah dengan air. Kan? Dalil mereka yang kedua, basuh keseluruhan itu makna ataupun dia adalah lafaz yang hakiki. Dia lafaz bahasa Arab ni ada dua. Satu hakikat, satu majaz. Hakikat ni makna literal. Makna literal bagi sesebuah perkataan, bagi sesebuah frasa. Manakala yang satu lagi makna majazi. Majazi ni maksudnya metafora. Kan? Jadi mereka mengatakan, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, mazhab ni kata, dalam arahan Nabi SAW ni kita boleh faham secara hakikat, kita boleh faham secara majaz. Kita boleh faham secara literal, kita boleh faham secara metafora. Tetapi kaedah mengatakan kita mesti faham arahan Nabi SAW, kalam Nabi SAW, bahkan kalam Allah juga dalam Quran dengan makna literal dulu. Melainkan kalau ada petunjuk yang menunjukkan ia memang bermakna metafora, baru kita pergi kepada metafora. Kalau tidak, kita kena pegang makna literal. Kenapa? Kerana asal manusia bercakap memang menginginkan makna literal. Mereka tak inginkan makna
metafora melainkan dengan ada petunjuk. Kalau ada qarinah ni petunjuk lah. Kalau ada petunjuk yang mengatakan sebaliknya, baru kita pergi kepada baru kita pergi kepada majaz, baru kita pergi kepada metafora. Jadi bila Nabi SAW kata basuh zakarnya, makna hakikinya basuh semua. Basuh semua. Itu dalil mereka yang kedua. Dalil mereka yang ketiga ialah mereka mengkiaskan dengan air mani. Sebab mereka kata kalau air mani kan kena basuh seluruh badan. Jadi kias ni pun bagi saya macam tak kena sikit lah. Sebab apa? Sebab air mani kalau dia keluar, kita kena basuh seluruh badan. Bukan basuh kemaluan sahaja. Tapi mereka kata, dalil kata basuh zakar sahaja, basuh kemaluan sahaja keseluruhan, basuh semua. Dan dalil mereka yang keempat, bagi saya ni bukan dalil lah, lebih kepada hikmah. Mereka kata hikmah Nabi SAW suruh basuh semua ni, ada hikmah. Dia kata dia faham basuh semua, ada hikmah. Kerana dia kata nak sejukkan diri daripada syahwat. So bila basuh semua tu, sejuklah nafsu dia daripada syahwat. Terhindarlah diri dia daripada syahwat. Sebab tu basuh keseluruhan kemaluan. Basuh keseluruhan kemaluan. Itu pendapat Hambali dan juga sebahagian ulama mazhab Maliki. Manakala majoriti ulama mereka mengatakan basuh kawasan yang terkena air mazi itu saja. Basuh kawasan yang terkena air mazi itu sahaja. Kenapa? Kerana mereka faham yang Nabi SAW suruh basuh zakar itu bukan basuh semua, basuh sebahagian. Kerana yang terkena mazi adalah sebahagian, bukan semua. Kecuali kalau terkena air mazi itu semua, dan basuh semua. Itulah maksudnya. Walaupun ada riwayat yang menyebutkan kena basuh kawasan, orang kata apa? Macam orang lelaki ni dia kemaluan dia ada yang kita panggil sebagai testis tu, ada riwayat yang menyebut kena basuh yang tu, tapi riwayat tu dhaif. Ya. Tetapi di